uh, Macam Datuk, kalau itu lebih pada individu kita kan. Tapi kalau yang orang keliling, macam dia kata orang yang dalam keadaan kesedihan yang melampau, bila masuk lagi kemurungan, macam bila dia kata apa ni, kamu ni mesti imannya lemah ni kan. Kamu iman lemah, kenapa jadi macam tu? Dia lebih pada menghukum. Dan satu lagi, bila kita beritahu ni kalau bunuh diri ni confirm masuk neraka. Apa pandangan Datuk dalam keadaan begitulah? Orang keliling Uh, yang menekan ya, seperti itu menggunakan agama untuk menerukkan lagi. ya, ya ada lah orang yang macam tu bukan bab tu saja, bab lain pun ada orang yang jenis macam tu ni. Kan geng-geng bawang ni tak usah kata lah, semua bab dia pada. Cumanya ya, dia sebab tu dakwah itu dibina di atas dasar kita sayang pada orang lain tu. Kan apabila kita dakwah kat orang tu, bukan kita jenis nak tunjuk kita pandai, kita nak selamatkan dia lah. Jadi kita pergi jumpa dia sebab tu tujuan, dengan sebab tu ada ganjaran. Kalau kerana sebab engkau, Allah Ta'ala telah la an yahdiyallahu bika rajulan wahida, jika kerana sebab engkau Allah bagi hidayah, khairun min humurin na'am, lebih baik daripada unta merah. Unta merah ni hebat, unta yang paling mahal lah kan. Jadi maksudnya apa? Maksudnya apabila kita berdakwah, kita mau orang tu berkesan lah kalau boleh. Ya, jadi kalau berkesan tu bukanlah cara kita macam tu, duk pergi habaq hang ni iman lemah lah, nak habaq tu semua orang tahu kan. Tapi kita menyelesaikan masalah. Nabi menghadapi, Nabi tengok macam-macam orang kan. Dan kita kena dan Nabi akan pergi kepada masalah tu. Nabi katanya, kenapa? Apa bika? Ma hamalaka ala ma sana'? Apa yang menyebabkan engkau buat begitu kan? Di kalangan para sahabat seperti Khansa umpamanya, dia dulu kematian masa jahiliah, dia kematian saudara lelaki dia, dan dia sedih dengan kematian tu. Dia seorang penyair, jadi dia buat banyak syair tentang kesedihan dia. Digantung kasut saudara dia tu di tengkuk dia, bahkan dicukur kepala dia. Sejak dia masuk Islam pada zaman Nabi sehingga pada zaman Umar bin Khattab. Jadi apabila pada zaman Umar bin Khattab, jumpa dia ketika tengah tawaf. Umar tengok dia macam tu lagi, yang duk bawa cerita sedih dulu ni, daripada zaman Nabi mau Abu Bakar, duk bawa lagi cerita sedih tu sebelum masa jahiliah lagi tu. Umar tengok dia, Umar kata, apa cerita kau? Macam, lepas tu Umar kata, dia mengenangkan saudaranya Sakhar yang telah meninggal. Lama lah cerita ni. Jadi Umar kata, cuba kau baca puisi yang dia buat untuk saudara dia tu. Dia kata, amin qadimi am jadidi, puisi lama ke puisi baru? Dia kata, Umar kata, amin jadidi aidan, puisi baru pun kau ada juga. Maksudnya cerita berpuluh tahun kau masih duk ada lagi buat puisi baru, duk meratapi cerita kematian yang lama tu. Jadi dia, Umar kata, tak apalah, bacalah. Dia kata, ya, bacalah. Dia baca. Bila dia baca, Sayyidina Umar diam. Dan Sayyidina Umar sedih, kerana dalam puisi dia itu menyebabkan Umar bin Khattab mengingati adik dia yang terkorban dalam peperangan, iaitu Zaid bin Al-Khattab. Jadi puisi tu membangkitkan. Jadi orang pun tengok apa Umar nak kata. Umar kata, da'uha, biarlah. Umar kata, setiap orang menangisi apa yang menjadi kesedihannya. Jadi Umar tak kata apa kepada dia, Umar biarkan dia. Bahawasanya maksudnya Umar nasihat dia, sehingga dia bersedih, sehingga Aisyah radhiyallahu anha berjumpa dengan dia. Aisyah kata kepada Khansa bahawasanya telah meninggal orang yang lebih
daripada saudara kau, lebih pada segala-galanya, iaitu telah meninggal daripada aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun begitu aku tidak meratapinya seperti mana engkau. Bila dia kenangkan Nabi yang wafat tu pun tak macam tu. Lalu dia pulih. Tapi dia tergolong di kalangan sahabiah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi manusia ni ada sudut kadang-kadang memang dia kalau bab tu dia sedih. Bukanlah kata dia sampai tak buat kerja konsert tu, tapi maksudnya dalam bab itu dia sedih. Jadi semua kemurungan ni kadang-kadang dia sampai mengurung diri, tak berhenti kerja, itu dia dah melampau pada diri dia lah. Tapi peranan kita bagi nasihat pada dia. Bukan bagi nasihat ni hantar masuk neraka lepas ni. Bukan macam tu lah nasihat dia. Bagi tahu bahawasanya kehidupan ni macam tu, dia akan berlaku. Orang lain pun ada berlaku hal yang sama. Lepas kemudian masa demi masa, waktu demi waktu, kita akan keluar daripada kesedihan dalam hidup, dalam kesedihan ini. Berapa banyak kesedihan yang manusia lalui dalam dunia ni. Kita sendiri berapa banyak kesusahan. Ketika kita masuk ke dalam kesedihan itu, kita rasakan bagaikan kita tidak boleh keluar daripadanya. Kemudian beberapa tahun kemudian kita keluar daripadanya dan kita melalui kehidupan yang baru. Jadi ini penting, dan saya di samping ni saya nak sebut kepada ibu bapa dan kita semua lah. Ya, suami juga, bapa, dalam mendidik anak-anak kita, kita kena remind anak-anak kita. Kita kena remind orang kita bahawasanya kehidupan dalam dunia ini ujian, ada waktu susah, ada waktu senang, ada waktu Allah uji. Apabila dunia glamour ni, dunia medsos, dunia orang post baju cantik dia, dunia orang post makanan sedap dia, rumah cantik dia, dunia orang post macam, jadi dia rasa dunia keliling dia ni semuanya cantik-cantik, elok-elok, makanan sedap. Aku seorang je macam ni. Dia pula duk tengok benda tu. Itulah punca sebahagiannya yang menyebabkan tekanan kepada sebahagian orang. So dia tak membantu. So, dia ditipu. Mata'ul ghurur, kata dunia perhiasan yang menipu tu memang benar-benar menipu mereka.